أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل لكل شيء سببا بالمشيئة، والصلاة والسلام على ترجمان ألوهيته ودليل وحدانيته سيدنا محمد المبعوث ببحر المعجزات لتأييد رسالته وتصديق هدايته، وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداحرين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، فقال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعظم آية في القرآن آية الكرسي، وأعدل آية في القرآن إن الله يأمر بالعدل والإحسان، وأخوف آية في القرآن فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وأرجى آية في القرآن: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. رواه الشيرازي عن ابن مسعود. Semulia-mulia ataupun seagun-agun ayat di dalam Al-Quran itu ialah ayat Al-Kursi. Seadil-adil ayat di dalam Quran ialah ayat Inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan. Dan setakut-takut ayat di dalam Al-Quran faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Seharap-harap ayat di dalam Quran: Ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allaha yaghfiru dzunuba jami'an. Bahawasanya Allah Ta'ala menyuruh ia dengan keadilan dan berihsan. Itu terjemah kepada ayat Inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan. Maka barang siapa beramal ia, ini terjemah kepada faman ya'mal mithqala dzarratin. Barang siapa beramal ia seberat zarah tentang kebalikan, nescaya dapat dilihatnya akan balasan. Sebaliknya siapa beramal kejahatan seberat zarah juga dapatlah ia akan balasannya. Hai hambaku yang mana telah melampaui berbuat maksiat,
janganlah kamu berputus harap dari rahmatku, bahawasanya Allah Ta'ala mengampun ia akan segala dosa. Qala musannifu rahimahullah ta'ala. Hadis yang kita baca ini diriwayatkan oleh Syirazi. Itu jaga kita dengar nama dia dalam hadis, dalam bab hadis. Jadi tak banyaklah hadis-hadis yang ditulis oleh Syirazi yang akhirnya sampai sanad kepada sahabat, itulah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Bercerita, makna Nabi bercerita tentang kedudukan ayat-ayat dalam Al-Quran, mana nisbah kepada kelebihan beberapa ayat berbanding dengan ayat-ayat yang lain. Jadi yang pertamanya Nabi kata a'zamu ayatin fil Quran. A'zam maknanya seagung-agung, semulia-mulia. Dia terjemah di sini makna semulia-mulia ayat dalam Quran, yaitu ayat kursi. Itu dia tak bawa dapat ayatnya, kerana itu maklum, sudah maklum. Jadi kalau bawa tu panjang, itu Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum, sehingga akhirnya yang sudah jadi rutin ataupun wirid kita sebab pada semaya. Dan juga yang sangat dianjurkan kita sentiasa mendawamkan akan dia. Mendawam makna sentiasa mulazamah membaca itu. Jadi ayat kursi mana yang mana kedudukan dia diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai ayat yang paling mulia, yang paling agung. Kerana tak lain tak bukan. Kalau kita hayati makna dalam ayat kursi ini, tak lain tak bukan ialah Allah Taala bercerita tentang diri dia. Seolah memperkenalkan diri dia, menyatakan kedudukan diri dia. Jadi apa lagi yang lebih besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala? Yang lebih besar daripada diri Allah Subhanahu Wa Taala tak ada. Jadi ayat yang menceritakan tentang diri Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu la ilaha illa Allah, bermula Allah Taala la ilaha, tidak ada Tuhan yang al-ma'budu bihaq, yang disembah dengan sebenar, illahu, melainkan dia. Itu kalimah la ilaha illallah yang disebut afdalul zikri, la ilaha illallah. Zikir yang terbaik ialah la ilaha illallah. Dan la ilaha illallah ini disebut kalimah tauhid. Yang kan banyak nama-nama dia. Inilah perlu kepada akidah tauhid. Bahkan dalam la ilaha illallah itu terhimpun segala akidah ketuhanan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala bermula Allah. Allah itu nama zat, nama yang merujuk kepada zat Allah Subhanahu Wa Taala, al-wajibul wujud, yang wajib ada. Adapun nama-nama yang lain yang kita sebut sebagai al-asmaul husna, selain daripada lafaz ataupun kalimah lafazul jalalah dia panggil, iaitu kalimah Allah, itu dia adalah nama-nama itu dia panggil nama-nama yang merujuk kepada sebahagian daripada sifat-sifat Allah Taala. Tapi kalau kita sebut nama Allah, Allah itu dilalah dia. Dilalah maksud dia menunjuk kepada zat yang bersifat dengan segala sifat-sifat kamalan. Tapi kalau kita kata Ar-Rahman, dilalah dia menunjuk lafaz ini kepada suatu makna, iaitulah satu sifat daripada sifat-sifat Allah Taala. Jadi maknanya bila kita sebut nama-nama yang lain daripada Allah, skopnya akan jadi sikit dari segi pengertiannya. Jadi dari segi mulahazah hati kita. Mulahazah maknanya terpandang hati kita kepada makna. Umpamanya Ar-Raziq, mana Ar-Razzaq, yang memberi rezeki, mana Tuhan yang memberi rezeki, yang bersifat dengan memberi rezeki. Asy-Syafi, mana Allah Taala juga yang bersifat dengan menyembuhkan segala penyakit. Al-Kafi, yang bersifat Allah panggil Al-Kafi makna memadakan, mencukupkan segala keperluan makhluk itu. Al-Wafi, yang menyempurnakan. Asbutlah nama-nama yang selain daripada Allah Taala, dia merujuk kepada makna yang tertentu, iaitulah sifat Allah Taala yang tertentu. Tapi bila kita sebut Allah, dia tertuju maknanya kepada suatu zat yang wajib ada, yang merangkumi segala sifat-sifat tadi. Jadi dengan sebab tu, oleh kerana Allah panggil, dia panggil
apa nama tangkapan hati kita terhadap makna itu ada orang panggil tak begitu. Orang panggil bila kita sebut Allah, boleh jadi makna kita tak, makna dia tu kurang panggil siapa kepada hati kita. Dengan sebab itu kita kena sebut nama Allah Ta'ala yang merujuk kepada sifat-sifat yang khusus. Misalnya kita menyeru Allah Ta'ala untuk menyempurnakan hajat kita, umpama memberi rezeki kepada kita, kita seru Allah Ta'ala dengan nama Ya Razzaq, wahai Tuhan yang memberi rezeki. Bila kita sebut Ya Razzaq, hati kita secara mudah untuk tumpukan kepada Tuhan yang bersifat dengan memberi rezeki. Ketika kita sakit, kita nak kepada kesembuhan, kita menyeru Allah Ta'ala dengan nama Ya Syafi, wahai Tuhan yang memberi kesembuhan, yang menyembuhkan segala penyakit. Jadi bila kita sebut Ya Syafi, agak mudah untuk kita orang panggil letakkan makna itu di dalam hati kita. Tapi bila sebut Allah, makna dia ni ialah kita tertuju kepada satu zat yang wajib ada, yang dia ini merangkumi segala sifat-sifat yang lain. Jadi bila kita sebut Allah Ya Allah, itu makna tu dia merangkumi. Bila dia rangkul semua makna, jadi kita tidak nak dia baik nak sapa kepada makna yang secara khusus. Sebab itulah yang perlu dipelbagaikan menyebut nama Allah Ta'ala. Suatu ketika kita menyebut Allahumma, mana wahai Tuhan, mana Ya Allah, dan satu ketika yang lain kita nak orang panggil lebih mudah untuk kita tangkap makna dia. Kita menyebut nama-nama dia yang merujuk kepada sifat yang khusus. Jadi Allah tak lain tak bukan, dia panggil alamun, nama yang menunjuk kepada zat yang wajib. Allah siapa dia? La ilaha illahu, yang Allah Ta'ala memperkenalkan kepada kita dan memperwajibkan kepada kita. Fa'alam annahu la ilaha illallah. Fa'alam, ketahui olehmu, wajib kena tahu la ilaha illallah. Kena tahu apa dia? La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang sebenarnya semati yang layak disembah melainkan hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Mana Tuhan yang bersifat dengan sifat Tuhannya yang sebenar tak ada melainkan hanya Allah Taala sahaja. Yang lain tu orang panggil Tuhan juga, itu Tuhan palsu. Yang tak layak dan tidak munasabah untuk disembah kerana dia tak ada sifat-sifat ketuhanan. Jadi ayat kursi ini dimulakan dengan menyebut lafaz Allah, memperkenalkan nama Allah Ta'ala. Allah ni dia panggil nama zat. Ar-Rahman, nama sifat. Ar-Raziq atau Ar-Raziq, nama sifat. Allah, nama zat. Bapa panggil nama zat kerana nama yang menunjuk kepada zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang wajib ada. Kalau kata Ar-Rahman, Ar-Rahim, itu dia panggil nama sifat. Kadang-kadang kita sebut juga dia sebagai sifat. Allah Ta'ala bersifat sebagai Rahman. Qala musannif rahimahullah ta'ala. Kemudian Al-Hayyul Qayyum. Al-Hayyu mana yang hidup. Yang hidup yang kita belajar dari sifat 20, Allah Ta'ala bersifat dengan hayat. Tawakkaltu 'alal hayyil ladzi la yamut. Mana aku bertawakal sebuah tingkatku di atas Al-Hayyil ladzi la yamut, yang hidup yang tak mati. Lagi pula itu Al-Qayyum. Al-Qayyum itu maknanya mendirikan, kalau panggil urusan, mentadbir segala urusan untuk orang lain. Ataupun dia juga merujuk kepada sifat qiyamu ta'ala di nafsihi. Jadi ayatnya ialah ayat kursi. Bagaimana orang panggil di Allah Ta'ala meletakkan ayat ini sebagai ayat yang paling agung, makna Nabi kata bermakna daripada Allah Ta'ala. Itu kita sudah faham. Bila Nabi kata bermakna daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini hak Nabi yang menetapkan kedudukannya. Ayat kursi ini ialah sebagai ayat yang teragung. Kerana tak lain tak bukan dia menceritakan tentang Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Al-Hayyul Qayyum. Lagi pula la ta'khudhuhu sinatun wa la naum, sebagai perbandingan dengan kita makhluk. Mana tidak mengambil akan dia akan Allah Ta'ala itu oleh sinatun, makna mengatur. Naum wala sinatun, makna tidur dan juga mengatur tidur. Tidur atau lagi. Apa? Kalau Tuhan ada mengatur, ada tidur, sudah tentulah pekerjaan dia itu kalau panggil ada tala, ada kaca, ada tak sempurna. Kalau begitu, yang jadi makhluk yang tidak sempurna ni macam mana pula? Umpamanya anak yang dilahirkan dengan keadaan cacat. Itu subhanallah, maha suci Allah Ta'ala. Tuhan cuci minyak daripada debu-debu kekurangan. Tapi apa yang berlaku itu, kekurangan yang kita lihat pada zahir itu adalah
dengan sengaja Allah Ta'ala. Besok Allah Ta'ala nak buat lagi tu. Bukannya masa dia buat tu dia mengatuk kok, dia jenggok kok gitu. Jadi maknanya ayat kursi ini dimulakan dengan memperkenalkan nama Tuhan yang tak boleh difikiri oleh kita. Kita boleh mikir tentang kalaulah misalnya Nabi tak mari kepada kita. Mana disebut dari kitab akidah tauhid dengan kerja akal fikiran manusia boleh reti bahawasanya alam ini ada penciptanya. Dia bukan jadi dengan sendiri. Yang sudah tentu bersifat dengan sifat-sifat yang gagah yang melahirkan dia boleh menjadikan sekalian alam ini. Tapi apa nama dia? Nama dia ni kita tak boleh nak fikir, tak siapa Yang kita tahu nama dia Allah Ar-Rahman, itu yang Nabi mari dia. Jadi Allah Ta'ala memulakan dengan nama dia yang paling aku dia itulah Allah, yang ini nama zat. Kemudian dengan kalimah la ilaha illa hu, la ilaha illallah hu, sama dah hu tu dia. Allah, hu tu dia tu sebab Allah Ta'ala. Dan pula al-hayyul qayyum la ta'khudhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardi. Ini ayat ni kita dah baca semua. Lahu, milik baginya apa sahaja yang ada di langit. Segala perkara yang ada di langit itu semua hak milik Allah Subhanahu Wa Taala. Wa ma fil ardi, dan apa yang ada di atas muka bumi ini pun hak milik Allah Taala. Kita semua pun adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pemilik yang hakiki segala perkara dimiliki oleh dia. Jadi ini dia bagi ayat-ayat sendiri ialah merujuk kepada kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tamarah daripada pembelajaran, tamarah makna buruk daripada pembelajaran akidah tauhid ialah tujuan kita untuk nak ta'zim, untuk nak mengagung dan membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalam semayanya, masa kita baca Quran, masa kita berzikir, bila kita berzikir subhanallah, subhanallah, bukan sahaja orang panggil lafaz itu mengalir pada lidah, tapi makna dia tu tercapai, mengalir kepada hati. Yakni sambil kita menyebut Allahu Akbar, hati kita itu menghayati makna mengagungkan Allah Ta'ala dengan segala keagungan-keagungannya. Apa dia keagungan Allah Ta'ala? Semua daripadanya segala penciptaan, segala mana makhluk kejadian alam yang kita lihat, yang ajaib, yang hebat-hebat, yang mengagumkan kita. Siapa yang menjadikan alam ini begitu hebat Allah Subhanahu Wa Taala. Itu maknanya seperti yang kita tahu antara dalam dunia ini ada 7 benda yang ajaib. Ada setengahnya dijadikan di mana, setengah daripada ini tidak kejadian permukaan muka bumi ini. Umpamanya seperti apa nama di Amerika akan ada Grand Canyon. Kita tengok dari gambar tu sudah rasa hebat. Mana gunung gadai berlapis-lapis macam kit berlapis. Hebat. Siapa dia ni? Kalau kita duduk situ, manusia yang duduk dekat halu kecil tak? Atau perlu lagi kita duduk situ lagi. Hebat kejadian Allah Ta'ala. Jadi untuk kita nak ta'zim Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita perlu orang panggil train di kita, latih di kita dengan orang panggil melihat kejadian-kejadian yang dijadikan oleh Allah Ta'ala yang hebat-hebat. Untuk kita terasa bahawa hebatnya kejadian alam ini yang menjadikan alam yang hebat ini siapa dia? Tentulah lebih hebat lagi. Sebab tu kita kalau kita tak boleh merasa keagungan Allah Ta'ala dengan persekitaran yang ada di sisi kita, kita perlu keluar untuk melihat kejadian alam yang dalam kita tak biasa tengok. Kerana kebiasaannya perangai manusia, tabi'i manusia, naluri manusia, dia akan rasa kagum terhadap benda yang dia tak biasa lihat. Umpama orang darat kita patah, dia rasa hebat patah. Orang patah dia pergi darat, dia tak patah-patah ni dia tak mampu, dia cuma makan dalam ni bagi dia tapi dia bilata dijegel, tu makna dia rasa kelainan. Dia rasa kehebatan. Makna dia dah orang besok duduk dekat tu, makna dia tak rasa hebat. Tapi sebenarnya Allah Ta'ala juga namun dasar kita supaya tafakur, tadabbur terhadap alam yang sekitar kita. Makna kalau kita boleh rasakan umpamanya Allah Ta'ala sebut dalam satu ayat, afara'aitum ma tahrusun antum tazra'unahu am nahnu zari'un. Mana kalau betul cara tadabbur dan fikiran kita, maka walaupun benda tu yang biasa-biasa kita lihat, kita juga akan rasa kagum. Ini satu contoh bagaimana Allah Ta'ala
nak tunjuk kepada kita bagaimana sepatutnya kita memikir, kita melihat kejadian alam ini, dan akhirnya kita bawa kepada pemikiran kita untuk menyampaikan rasa agungnya Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala buat pertanyaan, afara'aitum ma tahrusun? Adakah kami tidak melihat apa yang kami tanam? Mu tak tengok ke orang bertanya. Yang dia tanya padi, orang tanya padi, ataupun tanya yang lain. Yo, kami lihat Lalu Allah Taala tanya, antum tazra'unahu am nahnu zari'un? Adakah kamu yang menumbuhkannya ataupun kami yang menumbuh? Tentu kita berani jawab apa dia itu kita dah tanya dia comel isi malam aku tanya dia. Tapi adakah kita juga akan mengaku akulah yang menumbuhkan dia? Allah Taala tanya, antum tazra'unah am nahnu zari'un? Adakah kamu yang menumbuhkan dia ataupun kami Allah Taala? Mu tanya padi, yo mungkin cenderung tapi mu yang menumbuhkan padi itu, mana daripada sehari ke sehari dia tu semakin besar lama-lama tu putih padi mu yang buat kita. Kita akan surrender. Allahu Akbar. Allahu Akbar dalam kitab Musnad kita kata, dalam masa kita menyebut lafaz Allahu Akbar, patut dalam hati kita ada perasaan taslim. Taslim maksudnya menyerah diri. Menyerah diri sebab itulah masa kita menyebut Allahu Akbar, kita angkat tangan. Angkat tangan dia bagi tanda aksi gaya kita orang menyerah diri, surrender. Mana taslim, makna menyerah diri. Menyerah diri kepada Yang Maha Besar. Bagaimana menyerah diri kepada Allah Taala? Yakni sanggup bersedia untuk menjunjung segala perintah Allah Taala dengan tidak bertolak dari itu. Dan taslim inilah yang merupakan intipati kepada makna Islam itu. Islam dengan makna al-Islam dengan makna menyerah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptakan kita, yang memiliki kita, yang menjaga kita, yang memberikan segala keperluan kita. Jadi melihat pula kejadian-kejadian Allah Taala yang sangat hebat, sangat amat mengagumkan kita, itulah memudahkan Allah untuk kita mengagumkan dia. Bila kita sembahyang, kita berzikir, kita sebut lafaz-lafaz Allah ini, bila kita dah latih dengan mengagumkan Allah Taala, maka bila kita sembahyang Allahu Akbar, terasalah kebesaran. Makna kita kena tarik pengertian makna kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Merasai kebesaran keagungan Allah Taala ialah dengan melihat kepada kejadian-kejadian yang dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang sangat hebat. Jadi kalau kita sangat rasa kagum kepada suatu kejadian ataupun kebolehan manusia-manusia yang ada kebolehan pelik-pelik, ada kan? Dan banyaknya dari orang-orang kafir macam-macam kebolehan mereka tu Jadi kita rasa kagum kepada orang itu. Kita ni kalau kita tak boleh buat satu perkara, orang lain boleh buat. Kita respect kepada itu. Tapi hormat. Oh hebat lenong yang boleh perkara tak boleh nak buat lagi. Tapi jangan kita berhenti kepada dia. Kita kena melihat siapa yang menjadikan dia tu boleh buat begitu. Allah Subhanahu Wa Taala yang memberi anugerah itu kepada dia. Jangan kagum kepada dia, berhenti setakat dia. Kita banyak terhenti kepada orang. Kita rasa kagum terhadap kecerdikan dia, bijak dia, pandai dia, macam-macam. Pada hakikatnya yang menjadikan itu semua ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ayat kursi ini adalah merupakan himpunan Allah Taala menceritakan tentang diri dia sendiri. Man alladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idznihi wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardh. Itulah dinamakan ayat kursi. Keluasan Allah bagi kursi Allah Taala itu melebihi daripada langit dan bumi. Kursi Allah Taala ni macam mana? Macam kursi kita ke? Tak tahu. Kursi perkataan bahasa Arab ni kursi ni kursi. Macam kolam tu alat tulis. Kolam kita panggil kalam bahasa Arab mana bercakap ke. Tu kita jadi tukar rukah dengan mana sepatutnya kata kolam tu bahasa Melayu ada juga kolam mandi tu. Dia kolam alat tulis, kolam Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Isra Mi'raj, Nabi dengar kolam duduk menulis di rumah. Kolam. Bukan kolam bahasa Arab dia panggil haudun Nabi di pada masa atau kolam air Nabi ada di pada masa. Ni kolam mana alat tulis. Dan Allah Taala ada Arash itu maknanya dengan nisbah kepada manusia makhluk ini panggil singgah sana. Arash.
Tapi ada macam tempat duduk ke orang kahwin, orang kelamin, orang Mekah, Sadi, raja-raja tu sing sana. Jadi aras kalau ada bukan lagi tu, nampak perbanding kursi kita, kursi. Jadi keluasan kursi Allah Taala itu lebih wasi'an kursi sama wasi'al ardh. Luas kursi Allah Taala lebih daripada langit dan bumi. Bumi pun kita tak dia terlalu habis, tak dia jajak habis. Langit tak tahu. Langit muka melingkup, langit pertama kedua luas mana tak tahu lah. Kursi lebih luas daripada itu lagi. Arsyur Rahman, aras Allah itu kejadian-kejadian yang hebat-hebat. Jadi kalau kok setakat muka bumi ni pun kita habisin rasa kami. Rasa orang panggil rasa hebat ni. Ini dia pula orang kejadian yang kita tak mana kursi itulah bayangkan. Jadi kursi itu Allah, kursi Allah Taala. Mana orang panggilnya keluasan dia itu semua tu bayang kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala. Lahu macam kita Allah Taala, lahu ma fis samawati wa ma fil ardi. Allah Taala yang memiliki segala benda atas langit dan juga di bumi. Macam kita dah kita nak menyahuri kita. Kau ada kereta Pak Buo. Tu kan demo tanah sulah tu. Orang panggil kau dah tu. Kita nak menyok. Tu panggil demo dia tu kau ni. Tu kita nak bayar hebat kita bayar harta kita, aset harta kita banyak mana? Banyak tu ya tak sampai kampung dah kita ni. Putih kampung tu kita belakang ni. Ni Allah Taala lahu ma fis samawati wa ma fil ardi. Jadi cuba kita Allah. Cuba kita bayangkan kita ni ada orang panggil tanah seka rumah umpam tanah sekeping pun kita punya produk ni. Berasa hebatnya kita sebab orang lain tak ada. Padahal orang lain tu mengatasi kita ramai lagi. Itu pun kita berasa orang panggil punya produk ni. Allah Subhanahu Wa Taala padahal hakikatnya Allah Taala yang memiliki semua perkara ini. Jadi itulah kedudukan ayat kursi. Kalau kita tahu mana kita kena belajar tafsir ayat kursi itu ayat demi ayat. Jadi kita perlu ayat ni makna dia sebab ayat ni kita dah baca semua. Ayat ni baca semua mana mula sama. Guru-guru dan kita betul belakang sangat besar. Memberi besar supaya jangan kita tinggalkan ayat kursi. Okey bukan saja lepas daripada semaya. Itu kita saja duduk bela-bela bacalah ayat kursi. Jadi mana kalau kita faham, kemudian kita belajarlah makna-makna dia, tafsir kepada ayat kursi ini. Mudah-mudahan bila kita baca itu kita boleh tadabbur kepada makna dia. Dan di sinilah kita akan merasa keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang lain itu tak ada berapa sekali. Kita ni kadang-kadang mengaku-akukan manusia, makhluk, memuja manusia, memuja makhluk. Saya cinta sangat kepada makhluk. Sedangkan yang kita cinta kepada kerana kecantikan dia ataupun kebahagiaan dia, siapa dia yang bercantik, siapa dia yang lebih baik, lebih daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah kedudukan ayat kursi, a'zamu ayatin fil Quran. Seagung-agung ayat di dalam Quran ialah ayatul kursi. Ayatul kursi. Jadi kalau dia menepati kedudukan yang paling agung, maka sangat munasabah kita mendawamkan. Mendawam maknanya sentiasa membaca ayat ini. Yang kedua, wa'adalu ayatin fil Quran. Seambil-ambil ayat di dalam Al-Quran ialah firman Allah Subhanahu Wa Taala, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan. Ayat ni dibaca oleh Allah Maha. Mana innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah Taala menyuruh, yakni kita manusia bil adli dengan adil wal ihsan. Dengan adil yakni wajib kita melakukan keadilan. Adil itu bagi diri kita sendiri, adil ke mana anak-anak keluarga kita dan orang lain. Mana wajib kita memperlakukan dengan Allah Taala wajib berlaku adil. Wal ihsan ini makna sunat saja. Tidak wajib itu. Ihsan itu lebih daripada adil. Adil ini meletakkan satu benda itu betul pada tempat kedudukannya. Dengan takrif yang lain juga, adil itu adalah pertengahan di antara dua hujung yang melampau. Ada takrif ini macam-macam. Misalnya dalam bab akidah. Akidah yang adil, akidah apa? Akidah tauhid. Akidah tauhid duduk tengah-tengah antara akidah takdir. Takdir tak Tuhan. Itulah orang etis. Kalau Tuhan itu akidah yang kalau panggil melampau, akidah yang zalim, mana yang tidak betul.
Satu wujudnya lagi ialah akidah tasyrik. Dia semua agama dalam dunia ni, banyak-banyak mana pun dia kembali kepada 3 jenis akidah ni. Akidah takdirnya hampa, kosong, tak ada apa dah. Kejadian alam ini berlaku dengan sendiri dia. Satu akidah yang lain ialah akidah tasyrik. Inilah akidah agama-agama yang selain pada agama Islam. Agama tasyrik, mana akidah tasyrik, mana Tuhan agama. Jadi akal itu Tuhan tak pun tak boleh terima, Tuhan agama pun tak boleh terima. Yang akal boleh terima Tuhan ni satu, manusia tak ada satu. Itulah dia panggil akidah tauhid, akidah Islam, dan itulah akidah yang adil. Adil duduk tengah-tengah antara dua wujud yang melampau. Dalam bab harta umpamanya, dalam bab belanja harta, di sana dia ada dua perkara yang melampau dan duduk di tengah-tengah, itulah perkara yang adil. Yang pertama yang melampau itu ialah bakhil, kedepu. Yang kedua boros. Duduk tengah-tengah dia panggil murah. Pemurah. Itu makna ayat makna adil. Adil dia duduk tengah-tengah antara dua wujud yang melampau. Jadi perintah Allah Taala supaya melakukan keadilan dengan Allah Taala sendiri, dengan Allah, yakni menunaikan segala wajibat perkara yang diwajibkan dan meninggalkan apa yang diharamkan oleh Allah Taala. Itu berlaku adil kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Berlaku adil kepada diri kita sendiri, kepada orang lain, mana tak khianat kepada diri kita sendiri. Jadi kita khianat umpama ni kita ni banyak ni khianat ni kepada diri kita sendiri. Kita makan bukan makan melebihi daripada akhirnya kita menanggung sakit. Itulah mana kita tidak adil. Makan bagaimana dalam bab makan kita makan melampaui daripada hak. Mana Allah Taala kulu wasbu wala tusrif. Mana makanlah dan minumlah, jangan kamu melampaui daripada orang panggil kita makan lebih daripada orang panggil hak yang tubuh badan kita bermanfaat, ia akan jadi orang panggil mudarat. Ihsan adalah lebih dalam bab ibadat. Kita melakukan ibadat yang fardu, namun dia adil. Melakukan ibadat yang sunat, nama dia ihsan. Dalam bab harta benda, misalnya orang buta dengan kita menuntut hutang kita daripada orang itu, dia bagi dengan sebanyak hutang dia, itu adalah adil. Tapi kalau kita nak ihsan, kita ibrah kita lepaskan dia seluruh ataupun separuh. Itu dia bagi ihsan. Pada mula-mulanya kita pergi secara buta, tapi kita orang panggil dengan dulu dia, kita pakai ibrah, mana lepaskan dia. Apakah kira sedekah, itu dia panggil ihsan. Tapi kalau kita hak dia buta itu dia panggil adil. Sebab hak kita menuntut hak kita adalah adil. Balik orang yang bayar hutang dulu, kalau umpama dia hutang 100, dia bayar 100 itu dia panggil adil. Tapi kalau dia bayar lebih, itu dia panggil ihsan daripada dia. Dia bayar lebih itu bukan atas dasar orang panggil buat syarat semasa akad hutang itu, kena bayar lebih, itu dah jadi riba. Ini adalah sukarela dia dengan tidak ada permintaan daripada komuter. Tanda menghargai terima kasih dia kepada orang yang tolong hutang kepada masa dia terdesak, dia lebih. Maka dia panggil ihsan. Jadi badita melakukan ihsan ini. Fastabiqul khairat. Badita lagi mana? Kita hutang kau hutang 100, kita kata bayar lagi dulu. Dia gitu. Maka kalau dia tu harus panggil, dia lebih harus panggil semua kepada anak kamu bayar bisnes, mati kau terima kasih saja menggulu kau masuk bisnes. Dia boleh beri orang badita. Badita orang panggil buat badita. Mana macam saja biar dia. Assalamualaikum warahmatullahi. Biar dia kita wisada ni maknanya sunat, jawab salat wajib. Kan itu rasanya yang wajib lebih afdal daripada sunat, tapi diistisnakan. Memberi salam lebih afdal daripada menjawab salam. Mana badita? Dalam masalah kita salah sama salah. Biar dia kita minta maaf dulu daripada itu makna badita benda yang terbaik. Atau inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa akhwafu ayatin fil Quran. Setakut-takut ayat dari Quran. Ayat mana? Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ayat inilah yang paling menakutkan. Bagaimana menakutkan ni? Itulah kita boleh jadi kita anggap kalaulah
kita buat persoalan teka-teki ni. Manakah ayat yang paling menakutkan dalam Quran? Sudah tentu kita akan cari ayat-ayat yang mengandungi ancaman azab api neraka. Siapa dia buat orang panggil akan dimasukkan di neraka. Itu yang lebih menakutkan. Boleh jadi itu tanggapan kita. Tapi kata Nabi, ayat yang paling menakutkan ialah ayat ni. Dalam surah apa dia ni? Dalam surah Zalzalah ni. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Jadi barang siapa yang melakukan kebaikan hanya sekadar sebesar darah, mana kecilnya, kinanya simbolik kepada kata kecilnya, kebaikan kita sedikit sangat, halus sangat. Ya roh maksud dia boleh lihat apa yang dia buat tu maksudnya balas daripada kebaikan. Maksud dengan sebab tu jangan kita rasa lekeh, jangan kita rasa tak sudi kalau umpamanya kebahagiaan tu sedikit saja, sehingga rasa sebuah salah bakal tak sebuahlah sikit tak ada. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala dia menilainya tentang hati kita. Walaupun kita buat benda tu sikit, buatlah. Dia kita tak ada lekeh, ataupun kadang-kadang kita lekeh oleh dia tu sikit ya, kita banyak buat. Jangan pandai itu kerana bagi Allah Subhanahu Wa Taala apa saja yang kita buat daripada kebaikan pasti kita akan dapat balasan. Ni tak takut ni. Soal lagi takut. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Inilah yang takut. Siapa dia yang buat amal kejahatan walau sebesar darah sekalipun, yarah dia akan dapat melihat balasan, maksudnya dia akan mendapat balasan. Kejahatan boleh jadi kita ni salah satu daripada sikap kita dengan dosa ni ialah kita banyak memaafkan diri kita. Maksudnya kita sanggup melakukan dosa tu manakala dianggap dosa tu kecil. Dosa kecil je, ini sikitnya, orang lain buat jahat jauh daripada kita. Apa tu? Kita tak rasa takut. Kita tak ingat janji Allah Taala ni, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kita dah buat jahat walaupun sebesar darah pun Tuhan akan balas. Dan Allah Taala tu As-Sami, Al-Basir, Al-Khabir. Tuhan tu Maha mendengar, Maha melihat. Mana apa dalam hati kita Tuhan boleh dengar, apa dalam hati kita Tuhan boleh tengok. Khabirun bima fi sudur. Allah Taala tahu sangat dengan menghalusi apa yang ada dalam hati kita. Kejahatan yang berbentuk dengan hati pun Tuhan tahu. Kejahatan yang sekecil mana pun Tuhan apa, Tuhan dengar, Tuhan tahu. Di mana lagi, masuk mana lagi yang kita boleh mengelak daripada pengetahuan Allah Taala tak ada. As-Sami, nama Allah Taala As-Sami, Al-Basir, Al-Khabir itu pun sebenarnya memberi impak kesan sangat menakutkan. Mendengar siapa dalam hati kita pun Tuhan boleh dengar, boleh tengok, boleh tahu dia takut. Kalaulah ada di antara kalangan kita ni dia boleh baca isi hati kita, tak ada orang yang akan berani masuk dekat dengan dia. Yang kita berani hidup saya ramai-ramai ni dia pun. Kerana orang tak tahu apa yang ada dari hati kita. Kita menampilkan penampilan baik. Jadi orang akan kata baik. Kita pun lakulah. Tapi dalam hati kita ni kalau lah orang tahu. Oh kita duduk terlintah, duduk mikir, kulit-kulit ni. Orang akan, orang tidak akan puji gitu. Mana orang kejahatan kita yang kita sembunyikan dalam hati kita, manusia tak tahu. Allah Taala tahu. Jadi nama Allah Taala As-Sami, As-Sami, Al-Basir, Al-Khabir ini cukup menakutkan. Itu dia panggil dari segi sifat pemantauan Allah Taala. Kita takut kepada penguasa polis. Jadi dia kalau dia tahu tempat yang kita tahu dah tempat ni tak ada polis dah. Kita tak esok dah, tak ada benda-benda. Maka orang kita langgar semata. Tapi kalau kita tahu segera kata tempat tu dia makan tempat tu biasa ada hospital, biasa ada polis. Kita ingat kita dah juga kerana jaga kita dia akan tahu kita dapat dipantau Allah Subhanahu Wa Taala dengan sifat pemantauan tadi mana Sami, Al-Basir, Al-Alim, Al-Khabir. Sifat tindak Allah Taala Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Muqtadir, Al-Muntaqim. Itu dah sifat tindak pula. Makhluk ni kata balik semua orang jahat kerana dia berasa dia boleh mengelak daripada ditangkap, diambil tindak oleh umat kuasa, dia kuasa lagi. Kita nak Allah Taala, nak lawan dengan Allah Taala tak boleh, nak lari daripada pengetahuan Allah Taala tak boleh.
Maka tidak ada jalan lain, kita hanya boleh menyerah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jadi ajak ni, nah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa dia yang mengerjakan amal kejahatan walau sebesar darah kecil daripada sungai lagi lah, daripada kumir lagi ni, dia akan dapat melihat kejahatan itu dan akan dibalas. Jadi itu ketakutan yang maknanya sekecil mana ni. Kalau panggil kita buat pun Tuhan tahu dan Tuhan akan balas. Jadi dengan kita kalau panggil ketakutan inilah kita kalau panggil boleh membina benteng diri kita daripada melakukan maksiat-maksiat. Tak berani apa? Tak berani. Sebabnya sekecil mana pun misalnya kita tidak secara langsung, tidak secara direct, tapi memberi sokongan moral saja, ataupun sebagai menunjuk arah. Tolong secara tak langsung pun kita tak berani. Apa? Kerana sekecil mana pun mana pertolongan aku padamu, ada apa aku tak buat, maknanya aku ni panggil subhan kamu. Sikit yang aku tak ada apa. Tidak di sisi Allah Subhanahu Wa Taala sekecil mana pun kamu akan dibalas. Itulah maknanya bila kita baca ayat ini, ingat wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ayat maknanya kalau begitu perasaan kita takut terhadap pembalasan Allah Subhanahu Wa Taala, itulah akan memak diri kita, mak kontrol diri kita untuk melakukan kalau panggil maksiat-maksiat, walaupun maksiat yang kecil, dosa yang kecil. Jangan memaafkan diri kita dengan dosa-dosa yang kecil. Qala musannif rahimahullah taala, dan akhir sekali wa arja ayatin fil Quran. Seharap-harap ayat di dalam Al-Quran, mana ayat yang boleh menimbulkan rasa harap yang sangat tinggi kita terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat mana? Itulah firman Allah Subhanahu Wa Taala, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, wahai hamba-hambaku. Allah Taala panggil hamba-hambaku. Sedekah hamba panggil ini siapa? Manusia-manusia yang berdosa. Tapi dia masih lagi panggil wahai hamba-hambaku. Anak hawa, padahal anak kita tu habis kita kacanya gonanya. Tapi panggil anak lagi apa? Itu orang panggil kasih belah. Kasih saya itu mana rezeki. Manusia belah itu apa tu sangat tinggi. Dan Allah Taala panggil kita dengan ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas di atas diri-diri mereka. Mana? Yakni dengan melakukan maksiat. La taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa daripada rahmat Allah Taala. Putus asa daripada rahmat Allah Taala ini sifat orang kafir. Orang beriman dia tak boleh putus asa. Sejak mana itu kita belajar pada hadis-hadis terdahulu. Hadis itu bahwasanya dosa orang panggil rahmat Allah Taala ini lebih luas daripada langit bumi. Jadi dosa kita banyak mana sekalipun Tuhan boleh memberikan ampunan kepada kita kerana rahmat Allah Taala itu terlalu luas. Nak banding dengan dosa kita tu sikit sangat je. Dia ada juga semua manusia ni bila dia dah terlalu berdosa dengan Allah Taala, dia ni orang panggil jahat terlanjur dalam agama lalu dia mari rasa ni kena daripada syaitan. Syaitan mai pasal mung kita payah taubatlah, teruskanlah dengan kejahatan mung kan balik semalam ni omong banyak dah. Mun ibadat tak pada dah Tuhan tak terima mung kena reject dah, tak boleh dah. Tuhan tak terima langsung dah. Mung taubat Tuhan mung jahat doa dah. Teruskanlah mung orang panggil menikmati kehidupan ni. Orang panggil sekalian mung ni pakai awak jahat habis-habis ni. Mun nak kena orang tu tak ada satu dah. Dah mung ni tentu dah Tuhan tidak akan aku. Dia mari fikir dia lagi. Lepas tu nak saya dulu nak tobat kau, nak berubah kau, nak hijrah kau tak kuat. Pokok kita setara kita ni tu tak terima dah. Orang jadi dia maksudnya suka-suka dia berasa tak apa kalau dia tu masuk neraka. Tak apalah kita muka kita saya dan dunia, apa akhirat kita saya dan neraka. Tak sedar kita tak sampai bel. Jadi maknanya itu dia panggil putus harap, putus asa daripada Allah Taala, itu tak boleh dosa. Kita putus asa daripada Allah Taala, mana rahmat Allah Taala tu maknanya berdosa. Orang beriman sifat dia tidak putus harap, tidak putus asa. Dia sangat berharap kepada keampunan dan juga kelebihan kebajikan daripada Allah Subhanahu Wa Taala.
Kita pula manusia ni janganlah pula kita yang menjadi soleh menjadi putus asa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita pula kita nak malu pada dia ni. Kalau dia jahat, kita kata ni jahat untuk itu terima reject macam-macam kita kata kita yang kata begitu. Sedangkan Allah Taala ni mempersilakan kita untuk kembali kepada dia. Bertaubat maksudnya klik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. La taqnatu min rahmatillah, inna Allah yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala akan mengampunkan dosa jami'a sekalian. Maknanya banyak mana pun Tuhan sudi, Tuhan boleh memberikan ampunan kepada hamba-hamba dia. Asalkan kita ni Allah panggil kita terlucu iman, tertanggap iman. Kalau tetap tangan iman tak ada apa. Itu maknanya kalau kita masih lagi ada modal iman, alhamdulillah. Paling mustahak sekali kita kena jaga. Jadi orang yang masih ada iman, dia akan ada mempunyai harapan yang tinggi kepada Allah SWT mengampunkan dosa dia. Jadi ayat inilah ayat yang memberi pengertian kita ni menimbulkan mencetuskan perasaan harap sangat kepada Allah SWT kerana ini kenyataan daripada Allah Taala sendiri. Supayanya kita jangan berputus harap. Bahawa sebenarnya Allah Taala mengampuni dia akan segala dosa. Itulah maknanya bab di sini, makna a'zamu ayatin fil Quran, a'dalu ayatin, al-a'dal, al-arjar, al-aqwaf. Mana ayat yang paling agung, ayat yang paling adil, ayat yang paling menakutkan dan ayat yang paling menjadi harapan kepada kita. Kemudian i'lamu annahu laisa minkum min ahadin illa ma huwa warith ila Allah Subhanahu wa ta'ala a'lamu bis-shawab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasallam. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka al-'ilma khaifin wa inabatal mukhbitin wa syukras sabirin wa taubatas sadiqin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillah. Lepas pada ni lepas semaya syur dan lepas semaya sunat dan dia syur ada permintaan kepada kita yang ada 2 masa untuk mengadakan tahlil arwah.